لا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله شأن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا situ. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض وهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Diizinkan berperang bagi orang Islam yang diperangi oleh golongan penceroboh, kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah SWT berkuasa untuk menolong mereka mencapai kemenangan. Iaitu mereka yang diusir dari kampung halamannya dengan tidak berdasarkan sebarang alasan yang benar. Mereka diusir semata-mata kerana mereka berkata tiada menyatakan Tuhan kami ialah Allah, Rabbuna Allah. Dan kalaulah Allah Ta'ala tidak mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengahnya, nasaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja kaum Nasrani dan tempat-tempat sembahyang kaum Yahudi dan juga masjid-masjid orang Islam yang sentiasa disebut nama Allah Ta'ala banyak-banyak padanya. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala akan menolong siapa yang menolong agamanya, ini agama Islam, dan sesungguhnya Allah Ta'ala maha kuat lagi maha kuasa. Tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa ayat ini turun semasa Nabi besar kita Muhammad SAW dan sahabat diusir oleh orang Quraisy daripada Mekah. Berlaku ni peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Ini merupakan ayat yang pertama diturunkan memerintahkan bagi orang Islam untuk berjihad. Untuk berjihad, menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala melawan musuh-musuh yang menginyai, yang melakukan kezaliman dan melakukan penindasan dengan mengusir dengan mereka mengusir Rasulullah SAW dan para sahabat daripada Mekah tanpa alasan, kecuali mereka berkata bahawa Allah Ta'ala yang Maha Esa yang patut disembah. Ini keganasan yang daripada awal lagi. Sebabnya orang kafir ni dia memang ganas. Perangai dia perangai ganas. Kemudian Allah SWT berfirman, sekiranya dia tidak menolak dan menghentikan kezaliman, keganasan dan perbuatan yang dilakukan oleh golongan manusia terhadap segolongan yang lain, nasaya dunia ini akan rosak. Maknanya kalau tak ada pertembungan antara hak dan batil, bahawa dibiarkan kebatilan, biar je lah. Yang saya muka bumi akan jadi rosak. Batil ni si bertembung.
Ya, mesti bertembung. Bila ada saja kebatilan, maknanya mesti dicegah. Wajib kita berdepan dengan segala kebatilan untuk dihapuskan maknanya. Allah. Nah, saya dunia ini akan rosak, biara-biara gereja-gereja, rumah ibadat dan masjid akan binasa dan akan digantikan dengan tempat syaitan. Bersarang dan maksiat yang bermaharajalela. Kemudian Allah Ta'ala berjanji bahawa dia pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya dan mempertahankan kalimahnya. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum walladzina kafaru wa ta'ashar lahum wa adalla a'malahum. Ya ayyuhalladzina amanu labbaika wa sa'alaik. Wahai orang beriman, kalau kamu membela agama Allah Ta'ala, menolong agama Allah Ta'ala, nasaya Allah membela kamu. Itu mana kata intan surullah, kalau kamu tolong Allah, menolong agama dia. Tuhan tak berhajat kepada pertolongan, kita yang minta pertolongan, bantuan dengan dia. Dan sebaliknya orang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka itu, dan telah akan mensia-siakan amalan-amalan mereka. Ya. Kemudian ayat lain mengenai jihad yang diturunkan selepas ayat pertama itu. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal kamu belum lagi nyata kepada Allah wujudnya orang-orang yang berjihad dan berjuang dengan bersungguh-sungguh di antara kamu? Dan belum lagi nyata ya wujud orang-orang yang sabar, tabah, cekal hati dalam perjuangan. Mana adakah kamu nak masuk syurga peri-peri saja? Kalau Nabi berjuang, berjihad, ya, mengorbankan masa, tenaga, wang, ringgit, harta benda untuk meraih keridaan Allah yang menyebabkan mereka boleh dibenarkan ke syurga. Kamu nak masuk syurga tak nak benda tu, buat senang-senang, rehat-rehat saja. Tidak ada berjihad, tidak ada perjuangan, tidak ada pengorbanan, senang-senang. Itu satu tanggapan yang silap, dia panggil salah. Ya. Satu kesalahan besar, bahawasanya mereka dah menyangka nak masuk syurga, sedangkan Allah Ta'ala tak tengok lagi perjuangan dia maknanya. Ya, Allah Ta'ala tak nampak lagi yang dia ni bersungguh dalam menegakkan agama Allah Ta'ala. Sebab benda besar, ujian dia makin besar. Dan, ya, dapat reda Tuhan yang menyebabkan seorang dapat menikmati nikmat di dalam syurga besok. Itu bukan benda kecil. Lebih lagi nikmat ru'yah, dapat melihat Allah Ta'ala yang maha besar, tak serupa dengan makhluk. Maka nak dapat peri-peri dan dunia yang tak ada harga ni pun macam nak mati pun jadi. Apalagi akhirat yang sangat besar nikmat dia. Maka Tuhan sebut di sini, am hasibtum, adakah kamu menyangka? Mana jangan sekali-kali kamu membuat sangkaan-sangkaan yang tidak betul. Yang dimasuk syurga kan bayar lebih kurang dah ada. Orang tanya Islam, orang kata Islam, biar je, perhati je dah ada. Kan? Semua kena buta mata di akhirat. Dia buat buta mata di dunia, setelah buta ke di akhirat. Ya. Allah. Pasal kita ni ulama, ya, dikutuk oleh Allah Ta'ala apabila mereka meninggalkan kerja dia. Iza zahara al-fasad wa sakata al-alim fa alaihi la'natullah. Iza zahara al-fasad, apabila zahir kerosakan, manusia lari daripada agama Allah. Manusia tidak mahu maknanya menjalankan perintah hukum syariat Allah Ta'ala.
Manusia sudah mengikut nafsu dia dan bertuhankan nafsu. Islam ditekan, umat Islam dizalimi. Kemudian ulama diam, tak kata apa. Kenyataan pun tak buat diam. Ya, wasakatil alim, walim membisu. Maka fa'alaihi laknatullah, atas orang alim yang sedemikian laknat daripada Ta'ala. Orang alim kena laknat kan. Ulama dilaknat oleh Allah Ta'ala apabila mereka pandang lihat saja. Kita tak dibenarkan pandang lihat. Ya, disuruh kita apa? Membuat sesuatu tindakan yang bergaris pandukan kepada arahan dan apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kena seru manusia, jangan diam. Kemudian kena buat tindakan sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan keadaan. Jadi kalau lebih boleh diam dan jangan buat sangkaan begitu. Am hasibtum, adakah kamu menyangka? Mana membuat sangkaan antadkhulul jannah, masuk syurga, walamma ya'lamillahu alladzina jahadu, sedangkan Tuhan tak nampak lagi di kalangan kita orang yang berjuang dan berjihad pada jalan Allah Taala. Sebab jihad adalah benda besar, senang, dia sebagai goh. Wa ya'lamu sabirin, dan Tuhan yang tak nampak lagi senyata orang sabar. Maknanya Tuhan akan uji. Dia akan uji dia sabar tak dalam membawa perintah Tuhan. Ikut keadaan masing-masing, semua akan diuji. Semua ibadat nak buat dia ada ujian. Ya. Qala Allah Ta'ala, am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhizu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah wallahu khabirum bima ta'malun. Adakah kamu menyangka? Ini ayat lain tak? Sama aja. Ya, Allah tanya, am hasibtum, sini pula am hasibtum an tutraku. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan dibiarkan dalam keadaan kamu yang ada ni macam tu je, padahal belum lagi terbukti kepada Ta'ala sebagaimana yang diketahui mana orang-orang yang berjihad di antara kamu dan yang tidak mengambil teman-teman, ya, dan tidak mengambil teman-teman rapat untuk mencurahkan rahsia kepada mereka. Selain daripada Ta'ala dan Rasulnya salam serta orang beriman, dan ingatlah Allah Ta'ala maha mengetahui secara mendalam apa yang kamu kerjakan, apa yang ada dalam batin hati manusia, semua dalam ilmu Tuhan. Jadi maknanya Allah Ta'ala maha mengetahui sebab semua itu makhluk yang dia sendiri ciptakan. Maksud dia apa? Allah Ta'ala tak akan tinggalkan kita. Begitu saja, bahkan dia akan uji. Ujianlah kita minta pertolongan dengan Tuhan supaya kita selamat. Banyak ada yang diuji mereka tumbang. Diuji dengan kesusahan, tekanan, tumbang. Ada yang diuji dengan kemewahan, tumbang. Kita nak dalam dua keadaan diuji, sama ada kesenangan atau kesusahan, kita istiqamah. Sebab penting duduk dalam nafsu mutmainnah yang tetap. Kemudian dalam ayat 31 surah Muhammad, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Dan demi sesungguhnya kami tetap menguji kamu wahai orang-orang yang mengaku beriman. Siapa mengaku beriman ni Tuhan akan uji. Berbagai-bagai ujian, kecil, besar, macam-macam ada. Zahir, batin. Sehingga ternyata pengetahuannya, Tuhan dah tahu, tapi sehingga pengetahuan secara nyata nampak terang apa yang berlaku. Tuhan tahan atau tidak, dia redha atau bersebalik. Dan kami tentang adanya orang-orang yang berjuang dari kalangan kamu,
dan orang-orang yang sabar dalam menjalankan makna perintah kami, ini perintah Ta'ala, dan sehingga kami dapat mengesahkan benar atau tidak, ya. Itulah berita-berita tentang keadaan kamu. Itulah Nabi Muhammad SAW, ya. Allah. Dan ayat ni namanya ayat yang lain begitulah. Maknanya apa? Semua manusia akan diuji, ya, sama ada sikit atau banyak, kecil atau besar. Tapi lagi kuat berpegang dengan agama Allah Ta'ala, lagi kuat ujian keadaan dia. Maka Nabi dinihi sulbah istadda bala'u. Yang kuat berpegang dengan agama Allah, lagi kuat Tuhan uji dia. Itu balik entah ni. Lagi tinggi. Siapa yang kuat kali tinggi? Para Nabi Rasul. Inna asyaddan nasi bala'anil anbiya. Semua yang paling kuat kena uji ialah anbiya, Nabi Rasul. Semalam amsal, para amsal, kemudian orang yang seumpama dia. Dia nak menitis jalan dia, memang kena uji. Uji pada suasana sekeliling, tekanan pada jiwa, tekanan pada keadaan, macam-macam. Semua Tuhan uji. Sampai dia matang, sampai dia boleh berpusing, dia nampak ujian tu nikmat, baru dia betul. Ya. At-talazzuz bil balayat tahaqququm bir ridha. At-talazzuz bil balayat, dia bersedap dengan bala. Ujian Tuhan tu sedap di sekono. Alhamdulillah, albasani libasal awliya. Segala puji bagi Allah yang telah menyarung pakaikan aku dengan pakaian kekasih-kekasihnya. Dan kekasih Allah Ta'ala, Rasul, Nabi, para sahabat, Anbiya, Awliya semua kan. Itu kekasih dia. Kita tengok apa disarungkan. Nabi Ibrahim dibaling dalam api. Nabi kita sampai mengalir darah ketumitnya. Kita saja sedap. Janda bagus kan. Tak kena uji, tak kena apa. Kita tengoklah ujian Tuhan datang macam-macam. Ya, Tuhan akan uji tu. Sebab tu bila dia lagi kuat uji, menandakan martabat dia lagi tinggi di sisi Allah Ta'ala. Jangan minta diuji, tapi memang dia akan diuji. Ya, perasaannya, rasanya, suasananya, tekanan zahir, batin, macam-macam. Ya. Bahkan kalau para awliya kita tengok, sentiasa je. Ya, sentiasa ada je kita tengok. Dan letakkan ujian demi ujian untuk mengangkat martabatnya, menggugurkan dosa-dosa dia, dan memberikan keutamaan dia besar di akhirat. Sebab ujian bila datang, kena syukur. Alhamdulillah. Yang ini mengerang lah. Aduh, tak habis-habis lah. Itulah mulut ni. Kau cakap habis tak habis, bukan dia lari kan. Kalau nak kata kena lah. Kita bergungut pun kena. Tak bergungut pun kena. Semua jadikan pandangan kita betul. Beliau dia kena uji, dia makin rapat dengan Allah Ta'ala. Sehingga sampai peringkat talazzus. Dia boleh berazat. Pada datang tu Alhamdulillah. Sebab dia tak pandang sini, dia pandang sana. Sana besok hebat. Ganjaran besar Tuhan dapat. Ya. Seorang minta doa buat ya Allah, ya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya, minta Tuhan perkenankan. Ya, dia akan dimasukkan dalam syurga. Tiba-tiba dia nak mati sebulan lagi. Dosa dia ni 3 kali dunia banyak. Ya, banyak dosa kan. Maka Tuhan nak hapuskan dengan apa? Tuhan kenakan ujian. Ya. Ujian dia kena tu, ujian dia kena cukup sebulan tu, wah lepek dia kena kan. Tapi dosa dia habis. Bersih. Dosa dia bersih. Bila bersih, layak dia nak masuk syurga. Sebab dah bersih. Ya. Tak boleh masuk. La yadkhulul jannah illa an-nazif. Tak boleh masuk syurga melainkan orang yang bersih. Sama ada bersih dosa, kotoran dosa tu kita sendiri minta ampun. Sebab dia gaji minta ampun. Ataupun Tuhan sendiri kerja dia. Tuhan turunkan pada ujian macam-macam. Zahir batin. Dengan sebab tu, dia sabar habis. Bersih. Sampai ujung umur dia, elok dia dah cantik. Malaikat pun tarik nyawa dia. Ya. Puasa salih dulu kita tengok, dia dah uji. Ya, Tuhan dah uji sakit dia baru dia meninggal. Mana Tuhan dah cuci dia.
Tuan dah cuci dia, tuan dah bersihkan dia, tuan ambil. Banyak begitu ya. Allah. Kemudian qala ta'ala fa iza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab hatta iza athkhantumuhum fashuddul wathaq fa imma mannam ba'du wa imma fida'a hatta tada'al harba auzaraha. Zalika walau yasha'ullahu lam tasara minhum walakin yabluwa ba'dakum bi ba'd. Walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Dengan demikian apabila kamu berjuang menentang orang-orang kafir yang diarahkan oleh Ta'ala supaya kita perangi mereka sebab mereka ni ganas dalam perang jihad, maka pancunglah lehernya. Padarbar riqab ya, masdar mansub ni sini maknanya padarbar riqab. Maknanya apa? Pukul. Ya, idrib makna riqabahu, pancung kepada dia. Ini tu arahan. Sebab tu siapa pancung je kepada orang kafir dalam medan perjuangan ni, jawab dia takkan masuk neraka. Ya, dia takkan masuk neraka. Sebab apa? Dalam hadis tak akan berhimpun antara qatil wal maqtul. Antara qatil pembunuh, maqtul orang dibunuh. Dia takkan tempat di sana di akhirat. Ya. Jadi kalau yang membunuh tu tempat di neraka orang kafir, yang pembunuh tadi tempat di mana? Syurga lah. Jadi kita dapat bunuh orang kafir, janjian besar kita dapat. Kita terbunuh pun janjian besar dia dapat. Tak terbunuh balik dapat ghanimah dia dapat. Masya Allah. Tak ada sedikit pun kerugian orang yang berangkat berjuang medan jihad tak ada. Melainkan semua keuntungan dia dapat. Ya, yang ditakut apa? Nafsu je. Nafsu. Allah. Kalau dia tanya berjuang, mati. Kalau tak berjuang, mati tak? Berjuang mati, tak berjuang pun mati. Kita taat kepada Ta'ala, kita mati. Kalau tak taat pun dia mati. Dia bersiap untuk amal, dia mati. Dia tak siap leka pun mati juga. Yang dia buat tak nampak. Ya. Maut tetap datang walaupun dia buat tak perasan. Tak nak buat tak perasan. Sampai kau tu lagi teruk, terperanjat kan. Ada persiapan. Dia macam orang tak cek lah dia punya apa, kesihatan ni kan. Bom mengejut ni. Dia cek, dia rasa takut pula. Dia kata, alamak, 3 darah dah kencing manis, darah tinggi semua, ada jantung. Ada kata tak cek, lupa juga. Ya. Sebab benda dia akan datang, dia akan lama makin dekat. Oleh kerana tu, pilihlah 2. Ish kariman, 1. Mut syahidan. Ish kariman, hidup dengan hidup yang mulia, yakni bertakwa kepada Allah. Kemudian ish mut mat syahidan, mati, pilihlah mati syahid pada jalan Tuhan. Man mata walam yanwi syahidan mata maitatan jahiliyatan. Siapa yang mati tak ada niat untuk mati syahid pada jalan Allah. Apa makna mati syahid? Orang mati kerana mempertahankan agama Allah. Mulia tak? Bukan mati kerana mempertahankan perut. Ya, mempertahankan pangkat, mempertahankan kroni dia kan. Itu mati sesat kan. Mati mempertahankan agama Allah. Ya, siapa tak ada niat, maka mata maitatan jahiliyatan, matilah dia macam bangkai jahiliyah lah. Kena pasang dalam kepala kita, aku nak syahid pada jalan Tuhan. Dapat tak dapat tu soal lain. Ya, nak syahid kan. Sebab tu orang musuh Islam cukup takut ni.
Ini menjadi satu sifat bagi orang mukmin yang sebenar. Dalam jiwa dia ada standby untuk syahid pada jalan Tuhan. Bila-bila masa. Sebab dia tahu mati akan sampai. Dan cara mati terbaik itulah dia. Dia tak syahid pun dia mati juga. Kan? Dan demikian apabila mereka berjuang menentang orang-orang kafir dalam peperangan jihad, maka pancunglah lehernya sehingga apabila kamu dapat membunuh mereka dengan banyaknya serta mengalahkannya, maka tawanlah mana-mana yang hidup jadikan tawanan. Dan ikutlah mereka dengan kukuhnya, dan ikatlah mereka dengan kukuhnya. Setelah selesai pertempuran itu, maka terserahlah kepada kamu sama ada hendak memberi kebebasan kepada orang-orang tawanan dengan tiada seorang menebusnya, tak tahu bebas betul, atau membebaskan mereka dengan mengambil penebusan. Bertindak demikian terhadap golongan kafir yang mana mencerobohi menentang orang Islam sehingga berakhir peperangan jihad itu, dan lawanlah sebab-sebab yang menimbulkannya, ya, dan lenyap hilanglah sebab-sebab yang menimbulkan akan dia sampai peringkat Tuhan, dan mempertahankan sehingga hilang segala fitnah di atas muka bumi ini, biar Islam dapat berjalan dengan lancar, dengan cantik dan perkembangan di mana. Demikianlah diperintahkan kamu melakukannya, dan sekiranya Allah Ta'ala menghendaki, tentu ia membinasakan mereka dengan tidak payah kamu memerangi. Kepayah sangat, ya. Walillahi junudi samawati wal, bagi Allah Ta'ala tentera di langit bumi. Dia hantar ke tsunami, dia tak tahan kan. Bam, dia gegau sikit, dia perut kerak laut tu, air pun berkocak pun melimpah ke atas, habis. Pakat kira je lah. Hari ni berapa ribu? 10. Besok 20, 30 ribu. Tergantung, semua dah tergapung. Tak banyak sangat. Dia nak sekejap. Tapi katalah tak lakukan benda tu sebab apa? Boleh tak katalah hantar tsunami habis satu dunia ni, mana rumah orang kafir jadi pilih kan? Rumah Islam dia elak. Ya, boleh? Boleh? Tak apa. Dia boleh buat. Tapi kenapa dia tak hantar? Sebab dia nak tahu siapa yang berjuang pada jalan dia. Sebab dia dah sediakan satu nikmat besar di akhirat. Sebab tu dia buka benda tu. Dia nak hapuskan orang kafir kan, bayang nak kejap mata je boleh. Tapi dia suruh kita buat kerja. Tujuan dia apa? Dia nak menilai keimanan seseorang. Draft iman dia tinggi atau rendah. Dengan itulah dia akan berikan balasan besar. Kalau dia sanggup mengorbankan apa saja sehingga nyawa dia untuk agama Allah, Masya Allah. Sehingga orang ni diharamkan kita semayang kat dia. Diharamkan kita semayang. Semayang lah doa. Orang ni tak ada doa dah. Dia ada jaminan lebih hebat daripada kita. Semayang ke mayat dia pun malu. Secara pun tak benar pun. Kalau mati syahid dia buat 2 daripada 4. Ya. Kalau kita buat 4 kan. Dimandikan, dikapankan, semayangkan, ditanam. Bagi orang yang syahid 2 je. Dikapankan dan ditanam. Kapan dengan kain dia tu sendiri yang berlumuran darah terbalut, satu kemuliaan di akhirat. Ya. Sebab tu haram kita mandi kan, menghilangkan asar kesan-kesan syahid. Dia biar macam tu. Ya. Semayang tak payah. Dia dah hebat daripada kita nak semayang. Mandi pun tak payah. Yang dibuat di kapan saja dan ditanam. Ya. Itu kelebihan syahid pada jalan Allah SWT. Di belah Syria banyak cerita macam ni. Yang mana dia berlawan dengan pokok Syiah semua dengan pengganas-pengganas Syiah. Ada yang syahid banyak. Kadang-kadang dia orang nak kubur tu, dia orang nak buka balik. Buka tengok hidup lagi dan cantik-cantik muka dia orang. Tak ada hancur, berseri-seri. Itu Tuhan tunjukkan kuasa besar dia. Allah. Demikian diperintahkan kamu melakukannya, dan sekiranya Allah Ta'ala menghendaki, tentulah ia membinasakan mereka dengan tidak payah kamu memerangi. Ya, antaranya pada sekejap akan ribut, dia gegau habis semua. Kan?
Dia kocak je bumi kan dah. Saya ingat. Sekampung tenggelam. Indonesia. Kampung tenggelam. Tak tinggal apa. Kan banyak sangat kan. Tak sampai berminit. Rap sekali agung habis. Sana beram tenggelam habis. Ya, bangunan-bangunan tinggi habis. Siap timbus, siap tanam. Kan banyak benar. Tapi kenapa dia tak buat semuanya tu? Satu hari je habis semua kali. Wah, atas muka bumi semua beriman. Kan? Boleh? Boleh. Tapi tak buat ada hikmat. Tuan nak tengok siapa dia nak uji tu. Ya, jika kena benda ni kita tahulah Tuhan sedang menguji hamba dia. Maka minta pertolongan biar kita lepas. Jangan tak terlepas hujan sangkut habis tu. Dan sekiranya taklah mendaki, tentulah ia membinasakan mereka dengan tidak payah kamu merangi. Tetapi diperintahkan kamu berbuat demikian kerana hendak menguji kesabaran dan menentang golongan yang kufur, yang kafir itu, yang engkar, yang menceroboh kamu lawan dan orang-orang yang telah berjuang serta bergugur syahid pada jalan Allah Ta'ala, mempertahankan agamanya. Allah Ta'ala akan maka Allah Ta'ala tidak sekali-kali akan mensia-siakan amalan mereka. Mana mereka akan dibayar, gantikan syurga, masuk yadkhuluna al-jannah bighairi hisab, masuk syurga tanpa hisab. Allah ja'alna min. Tuan-tuan, hisab satu benda pun tak tahan kita. Bertahun kadang tak habis lagi satu barang. Allah, macam mana tak tahu tuan minta banyak-banyak Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala akan memimpin mereka yang berjuang ke jalan mendapat sebaik-baik balasan di akhirat besok. Dia akan dapat nikmat yang besar. Serta memasukkan mereka ke dalam syurga yang telah dijanjikan dan diterangkan sifat-sifatnya kepada mereka. Allah. Kemudian firman telah alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atauz zakah wa amaruna bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Iaitu mereka umat Islam yang jika kami berikan kepada mereka kekuasaan memerintah di bumi ini, nasib mereka berdirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan dan larang daripada mengerjakan kejahatan dan kemungkaran. Dan ingatlah Ta'ala jugalah kesudahan segala sesuatu. Kepada Tuhan akibat kita ada. Ini kewajipan apa ni? Pemimpin. Lepas tu dia kelantar tuan guru dulu dia buat apa? Bulan sembahyang kan? Ada wakil-wakil pekak sebelah pula dia akan buat sembahyang. Tak ada cerita besar lagi ke dia. Wah. Ya. Tu guru buat tu kan tak ada projek besar lagi ke? Takkan sembahyang je. Bangun Ustaz Nasaruddin. Ya, Daud baca ayat ni. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah. Membutakan mata kamu tak baca ayat ni kita. Bantai bagi rakyat tu senyap sampai habis persidangan dewan, tak angkat kepala gitu. Yang munafik dia baca ayat Quran ni dan sepak dia dengan ayat Quran ni. Ya, alladzina immakkannahum, mereka yang diberikan, ditamkin, diberikan mereka kuasa untuk memerintah. Apa dia kena buat pertama? Aqamus salah. Disuruh orang sembah yang manusia dah kerti kenal Tuhan, dah takut Tuhan, senang tak kita jaga dia. Mudah lah tuan-tuan. Ya, lepaskan barang dia tak boleh ambil. Hak orang. Ya, dia tak boleh ambil. Tapi kalau dia tak kenal Tuhan, kau kunci rumah dia buka. Kunci bawah dia panjat ke atas. Ada seorang tu buat rumah baru siap. Wah, dia pasang pintu 2-3 lapis tuan-tuan. Mangga besar penumbuk. Bila mangga besar penumbuk apa makna dia? Barang mahal ada di dalam. Okey, kau tak bagi aku masuk sini, aku masuk ke atas. Ya, dia balik rumah tu dah melopor mata. Habis dia angkut ni kan. 10,000 habis. Sebab apa? Sebab jiwa manusia tak ditambat dengan Tuhan. Dia aja memuja harta semata-mata.
Ini manusia dah gila ke dunia habis. Perangai pun tak senonoh, dia tak kira ada haram, habis. Hara dunia. Sebab tu kerajaan dia wajib bagi dia membina jiwa manusia supaya dia bersih jadi baik. Cara dia apa tu? Aqamus solat, Quran kata. Dia kan semayang. Kan? Ni dia badan tak semayang. Ada driver seorang. Dia kerja driver menteri mana. Wah, hari Jumaat bawa mana pergi tu? Buat pergi Padang Gop. Orang angkat takbir, dia angkat kayu gop. Bantai yang kepala dia. Ya, main gop. Pum, pum. Dia kejar dalam lubang. Lubang sebiji kejar orang ramai. Orang bodoh. Ya, berlepuk di pantai. Macam-macam tuan. Allah. Dia sendiri tak kerti menambatkan diri dengan Tuhannya. Dia tak ada mimpin kan. Ya. Kepimpinan akan rosak bila manusia pertama dia lalai tak ingat Tuhan. Ya. Orang nak mimpin mesti jiwa dia mengingati Allah Ta'ala. Quran sebut tu. Ayat tu pula kita baca. Tiap-tiap malam Jumaat disunatkan. Surah Al-Kahfi. Suratul Kahfi kan. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Satu. Wattaba'a hawahu. Dua. Wa kana amruhu furuta. Tiga. Ya, tiga syarat ni kalau tak ada kat diri kita, janganlah kita berangan nak memimpin orang. Kita jadi punah ganahan. Yang merosakkan kita, menjahanamkan kita di akhirat. Ya, wala tuti', jangan kamu taat. Apa maknanya? Jangan kamu beri mandat. Ya, siapa dia? Man aghfalna qalbahu an zikrina. Mereka yang kami dah lalaikan hati dia daripada mengingati kami. Allah Ta'ala lalaikan hati dia daripada mengingati Allah Ta'ala. Dia ingat benda lain dia. Maka orang ni kepimpinan dia telah dibatalkan oleh Ta'ala. Jangan nanti orang macam. Kalau nanti, tunggulah apa yang jadi. Satu. Ya. Kemudian, wattaba'a hawahu. Dia mengikut selera nafsu dia je. Kan? Dia punya, orang punya pun dia punya. Yang dikapur. Itu. Dua. Yang ketiga, wa kana amruhu furuta. Ada tindakan dia semua melampaui batas syariat Tuhan. Dia langgar dia tak kira. Ni tiga-tiga ada dalam negara kita ni. Semua ada. Lala dia bercakap sama dia. Balak anda. Tengok lah. Ya. Sebab tu pemimpin besar. Nak pimpin orang tu sifat dia. Bagi kita pula nak memimpin diri kita sendiri. Sifat tu kena ada juga. Kalau tidak kita tak boleh pimpin diri kita. Sebab tu suruh kita banyak mengingati Allah. Zikir kena banyak. Ingati Allah Ta'ala. Tuhan yang menjadikan kita kan. Berezeki kita. Diizin kita hidup menumpang dia pun dah baiklah. Kemudian nafsu kontrol. Ikat dia dan. Ya. Jangan tak ikat nafsu. Dia lepas ikut. Dia habislah. Dia jadi bodoh gitu. Dan ketiganya apa? Jangan langgar syariat Allah Ta'ala. InsyaAllah kita boleh pimpin diri kita. Boleh pimpin keluarga kita. Dan seterusnya boleh pimpin. Kalau tidak, dia pun tak boleh pimpin. Macam mana dia nak bawa orang ke Tuhan, dia sendiri jauh dari Allah Ta'ala. Ya. Rasulullah SAW model yang terulung, yang tertinggi. Ya. Tengok Quran bergerak, kata Sayyidina Aisyah, tengoklah Rasulullah SAW. Soal Quran yang bergerak. Maknanya 100% amalan baginda SAW ialah Al-Quran. Al-Quran sebut. Kan? Dan mereka umat Islam, jika mereka diberikan mereka kekuasaan, mandat memerintah di muka bumi, belum dapat kau main janji. Dia menang batu, dia berjanji jauh. Kan? Oh tu, itu macam-macam. Ya. Dia buat macam-macam. Bila meminta pula dah dipusing balik. Dia pusing macam-macam. Golongan munafik yang itulah tuan-tuan. Allah. Iaitu mereka umat Islam, jika mereka diberikan kekuasaan memerintah di bumi, nasai mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang daripada melakukan kejahatan. Dan perkara yang mungkar, maknanya dilarang. Dua benda itu. Dan ingatlah Allah Ta'ala, jualah kesudahan segala urusan. Ya. Walillahi akibatul umur. Bagi Ta'ala lah. Kesudahan dia semua Tuhan. Penentuan dia adalah Allah Ta'ala. Itu di antara apa? Ayat.
yang memberikan peringatan pada orang-orang beriman. Bila diberikan mereka mandat kuasa, dia kena jaga. Sebab semua tu akan disoal di yaumil mahsyar besok. Dia pun tak dapat macam mana dia nak pikul orang lain kita. Tapi dalam Islam Mi'raj ditunjukkan gambaran kan. Satu orang yang mana dibawa pikul atau barang tak dibawa, dipikul lagi. Yang tak dibawa, dipikul lagi. Wah, ni dia cari naas diri kan. Sebab apa itu? Nafsu yang jolok ni. Ya. Kemudian qala ta'ala wa in yukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaumun nuhin wa 'adun wa thamud ila akhir ayat. Sadaqallah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala al-Imam an-Nawawi, dia meriwayatkan dengan sanad daripada Buraidah, berkata Rasulullah SAW bersabda, Bismillah situ ya. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi as-suq wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Allahumma inni a'udzubika an usiba fiha yaminan ya fajiratan au safkatan khasiratan. Ini orang nak masuk pasal baca ni. Masuk pekan ada baca. Ya. Banyak bacaan ni di antara. Semalam ada juga kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca waktu. Masuk pekan. Buka je pintu, berhenti kejap kereta nak walking, baca doa tu supaya kita sentiasa dapat selamat. Ya. Begitulah maknanya kawalan yang kita kena berikan dengan cara beramal, membaca berdoa kepada Allah Ta'ala, mohon pertolongan Allah Ta'ala. Sebab kat bandar pekan ni tempat syaitan apa? Syaitan menginjang, dia berteluh itu ramai. Kalau memang main membiak itu ni. Dia kita minta perlindungan Allah Ta'ala. Di sini doa. Ini pun boleh macam-macam doa dia baca. Bismillah dengan nama Allah Ta'ala. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi sab. Sungguhnya aku mohon kepada-Mu ya Allah kebaikan pasar ini, bandar pasar pekan ni, dan kebaikan yang terdapat di dalamnya. Apa jenis baik mintalah bagi kat kita kawan. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung daripada-Mu ya Allah daripada kejahatannya. Apa kejahatan maksiat, apa kejahatan yang tak elok dalamnya berlaku, ya, maka minta Allah jauhkan. Tanda kita apa ikatan kita pada Allah kuat. Ya. Dan ini kejahatan ada apa yang ada dalamnya, apa yang berlakulah. Bergaduh ke, tipu daya ke. Kerana pasal memang kadang-kadang tipu gitu. Tak pandai kena tipu kan. Dia kita doa ni insya-Allah. Kadang orang tengok muka kita pun dia tak teramak nak tipu. Bahawa kita minta tolongan Tuhan macam-macam bertaklah ini pertolongan dia. Ya Allah, semuanya aku memohon perlindungan daripada-Mu dari aku mendapat sumpah palsu dan hasil yang rugi itu. Beli barang kat ni sumpah, wallahi kata. Wallahi syekh, ini barang original. Punya tipu. Adik-adik dah kena akal, mengamuk kata. Tuan carilah satu bandar ni. Memang tak ada, kat saya je ada benda ni. Wah, kau main. Lepas dah beli bersepah amat lain, murah lagi. Baru rapat dia dimaki kawan. Ada yang jual beli tuan-tuan makruh. Makruh memuji barang kita sendiri, makruh. Kita kalau jual, tuan sila tengok. Kalau berkenan boleh ambil, tak berkenan pun tak apa. Itu terbaik macam tu. Ini tak. Kawan tu nak milih membayar, dia bercakap tak habis-habis. Ni special tu lah. Ini baik ni, pun orang bawah tahun ni tak jumpa tempat lain ni. Nasib-nasib dia ni. Tuan belilah sebelum sampai ajal gitu. Wah. Kalau ada kali-kali beli tengok depan berlambak tu. Wah. Tak kering gusi dia maki kau. Dah le berlambak banyak betul murah lagi kan. Dia hakal macam-macam. Baca doa ni insya-Allah. Allah Taala elakkan daripada ditipu, ya. Tuhan elakkan kita tak menipu dan kita tak ditipu, ya. Semua dah soal sanda jauh. Kau baca payana salin. Sekarang salin senang kan. Ambil ensit. Dah. Kan? Mudah tak nak bagi permudahan.
Oh ya, no doa tu buka musyawarah tadi. Ambil itu rakam kerap. Kamu pergi masuk mana buka. Wajib kan. Kamu ceramah pun pakai ni. Lepas tu dia lari buat lagi dapat. Wah, ni tadi ya. Yang ceramah handphone kan. Ni macam kong ngago tu. Dia tolak dia jangan datang pula. Macam-macam kan. Di antara menyokong orang yang berhak, ya, yang berbuat baik. Dianjurkan sokong orang yang berbuat baik. Imam Nawawi meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ibnu Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata apa? Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajta ya Jabir? Qultu na'am. Qala bikran am sayyiban? Qultu sayyiban ya Rasulullah, ya Rasulullah, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, baca bagi atas nasab. Ya Rasulullah, qal fahal jariyatan, ya. Jariyatan tulaibuha wa tulaibuka. Au qala tudahibuka wa tudahiku. Qultu inna Abdullah, yani abahu, tuwfiya wa tarakat tis'a banatin. Ya masyaallah. Ya, au sab'an, cakur lagi. Wa inni karihtu an aji ahunna bimislihin fa ahbabtu, ya, an aji bimra'atin taqumu alaihinna wa tuslihunna. Qala asabta. Artinya Rasulullah SAW bertanya kepadaku, apakah engkau menikah? Nak menikah, kata wazata ya Jabir. Wahai Jabir, aku menjawab benar. Baginda bertanya lagi, dengan gadis atau janda? Kau menikah dengan gadis atau dengan makjan? Dengan makjan. Mak janda. Aku menjawab dengan janda. Ya Rasulullah SAW. Baginda bersabda, mengapa tidak dengan gadis? Sehingga engkau boleh bercanda dengannya dan dia bercanda, mana bermesra dengan engkau. Atau baginda katakan sehingga engkau boleh ketawa dengannya dan dia ketawa, mana bermesra dengan engkau lah, kan? Aku katakan sungguhnya Abdullah, yakni bapanya, meninggal dunia dan meninggalkan 9 orang anak gadis atau 7 orang. Aku tidak mahu membawakan kepada mereka yang seperti mereka. Aku mahu membawakan seorang wanita yang dapat mengurus mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Baginda bersabda, engkau telah benar. Ya. Jadi cari janda tadi tidak biasa jaga, kan, mengurus. Cari anak dara pula kan. Anak kita banyak, kita duda kan. Kita jaga anak lagi, tengok anak dia lari. Ini kan anak aku kata. Cari janda dia dah pandai jaga, pandai membela kan. Bela orang lah. Kau boleh saka. Jadi maknanya apa? Macam-macam dikeluarkan. Rasulullah pun gitu tu. Ya. Ada kala dia ambil yang dah berkahwin, Khadijah, kan, isteri pertama dan, kan, kesayangan. Ini menolak gulungan-gulungan mal'un, tu mal'un. Yang mengatakan Rasulullah ni orang gila sek kepala bapa dengan Yaqub. Rasulullah menikah pertama dengan gadis dengan janda itu. Sampai 50 tahun umur barulah nikah lain. Berapa jarak jauh tu. Daripada 25 tahun sampai 50 tahun. Situ kau nak nikah orang yang ramai lagi. Kan? Rasulullah kenapa pilih makjan? Dia ambil janda dulu Sayyidah Khadijah. Mana bukan meletakkan kepentingan apa? Nafsu yang pertama. Dia tuduh macam-macam kau hajau tu. Kan? Tengok fakta lah nak cakap, nanti tengok sejarah. Ya, antara jarak 25 tahun sampai 50 tahun, itu 25 tahun. Macam-macam gadis kalau nak kan. Pentik jari, siapa nak bagi kat Rasulullah SAW. Ya, macam Sina Hasan kan. Sina Hasan banyak isteri kan. Ya. Sina Hasan ni sahabat mana apa nama ni. Itu Rasulullah yang sangat wala' dan di seluruh dia mana sangat dia. Bini dia banyak. Dia meninggal sampai Sayyidina Ali kata dah. Apa dia kata, jangan nikah lagi. Belum nikah aku dah mahu, aku nikahkan anak aku dengan Hasan. Aku terima ni. Bangun seorang nikah kan.
Wah, berderu kan. Jadi dah pakai kereta biasa 4 tayar, dia pakai 3 tak bersedap. Kan? Kalau pakai 1 kita tolak kan. Kalau pakai 3 becah. Pakai 4 pun kereta betul kan. Jalan stabil. Punya, boleh. Wah. Itu lelaki-lelaki. Sebab ni orang perempuan selalu tawaduk di dengar. Jangan bimbang, benda dah ada pada azal. Kalau ada, kalau tak ada, tak ada kan. Kalau ada, terima je lah. Kalau tak ada pun tak ada hal, apa susah. Buat misi yang kepala buat pusing, zikir banyak kan? Habis. Kemudian zikir lah, tengok nak zikir. Ketika tengok cermin. Tengok cermin kena zikir kan? Kemudian kami kata Imam Nawawi meriwayatkan dalam kitab Ibn Sunni dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW apabila melihat cermin mengucap Alhamdulillah Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Itu cantik tuan-tuan. Segala puji bagi Allah Ta'ala, ya Allah sebagaimana engkau indahkan perciptaanku. Cantik kita ni kan? Cantik tak? Cantik lah, mata ada, telinga ada. Kalau mata tak belakang, mata jin belakang. Hidung ke bawah cantik, kalau tidur di pusing tak ada air hujan macam. Apa buat kita nak menyedut lah. Jadi Allah jadikan sampai ahsani takwim. Kan cantik. Habis kita nampak cantik tu, minta satu lagi, cantik dalam pula, indahkanlah pula budi pekertiku. Ya, jangan kita luar je, luar kami solid. Wah, tengok kat meja ni tuan. Ya Allah. Penuh kan. Sangat barat, tak mana nak dicecal lagi. Lama-lama dah macam lupa kokang pun. Dah habis-habis tak ada skrip. Di mata pula. Bulu mata pula ditarah kan. Wah, macam-macam. Ya. Itu untuk apa semua tu? Cacing dalam lahat. Ya, yang dalam tu, dalam tu. Itu hakikat insan diri kita, cantikkan. Dia nak menghadap Allah Ta'ala. Ya. Jadi kalau kita jaga tempat pandangan orang, tempat pandangan Allah Ta'ala, kenapa tak jaga? Ya. Rohani kita tu pandangan Allah Ta'ala. Dia pandang dalam tu, kira dalam. Yang ni cecet luar dia nak pandang. Ya. Kita lebih tumpukan yang dalam daripada yang luar sebenarnya. Tapi bila terbalik, dia kurang akal. Dia jaga benda yang nak ditinggal. Benda yang nak dibawa menghadap Tuhan tidak diberikan perhatian yang sebenar. Itu merugikan dia dan dia menzalimi diri dia sendiri. Jadi baca doa tu. Bila menghadap cermin baca tu. Ya. Alhamdulillah Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Kalau payah benar tulis kat cermin tu. Kan tepi. Bini kau kata apa pasal abang kau dilambat nong. Ya tengah baca ni kan. Tengah baca ni. Dia minta Allah tahsinkan, yang mana elokkan akan akhlak kita, akan dalaman kita, ya. Akhlak yang elok apa tuan? Ya. Akhlak yang elok di dalam mukhtasar hadis panjang dekat 10 ada Rasulullah sifat itu dalam hadis lah. Tapi Rasulullah letakkan pertama sekali akhlak yang paling besar sekali apa? Quwwatan fid din, kuat berpegang pada agama Allah. Itu orang ada akhlak. Siapa tak kuat, tak berpegang kuat dengan agama Allah, orang itu tak ada akhlak. Ya. Ini panggil satu orang perempuan buat satu forum membahas perbincangan akhlak, kan? Dia tudung tak pakai. Nyonya betul dia nyonya. Mengapa macam mutiara tu? Kita nak bahas lah kepala otak kau. Kau sendiri pun tak ada akhlak dengan Allah Taala. Aurat pun tak ditutup. Kita nak bincang akhlak mana kan? Jaga ingat pertama, akhlak yang paling tinggi sekali kata Rasulullah SAW ialah quwwatan fid din, kuat berpegang dengan agama Allah. Dia akan selamat kepada dalam agama Allah semua ada. Pembersihan luar dalam siap semua sekali ada. Dan semua qal wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma